Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi, Firdaus. Hari ini kita akan present proses penerbitan, tapi fokus kita lebih pada bahagian percetakan lah, menggunakan machine embosser. Kita mesti ada embosser, kita mesti ada komputer, kita kena ada kertas braille, kita kena ada pen drive. Sebab embosser ni dia boleh digunakan dengan dua cara, iaitu kita direct menggunakan embosser dan komputer, serta kita juga boleh menggunakan pen drive untuk proses percetakan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita kenal apa yang ada pada embosser ni. Okey, embosser ni ada beberapa button. Ni embosser Everest V5 yang paling latest, keluaran index V5, tapi ni kita pakai yang bukanlah advance, kita pakai yang biasa-biasa saja. Dia ada 3 jenis. Basic tu menggunakan kertas yang sambung-sambung, macam kertas printer yang lama-lama tu. Lepas tu ada kertas di sebelah tepi tu, ada kertas yang kertas yang berlubang-lubang tu Okey, yang kedua adalah yang jenis ini, yang jenis biasa diguna. Dan yang satu lagi advance. Advance ni kita bagi dia braille box lah. Braille box ni dia lebih pantas, dia lebih laju, dan dia lebih banyak helai yang dia boleh print dalam satu masa. Okey, saya nak fokus pada Everest V5 yang ada kat tangan saya ni. Okey, di sebelah kiri sekali, kita boleh tengok di sebelah kiri sekali, kalau di bahagian belakang ni, okey, di sebelah kiri ni ada USB, lubang USB. Seterusnya ada network, lubang untuk jack untuk network kalau kita nak update. Dan ini adalah kabel yang sambung ke komputer. Okey, seterusnya ada Wi-Fi punya bahagian, tapi kita tak gunakan. Dan di hujung sebelah kanan adalah power cable lah, power cable. Okey, itu sedikit sebanyak di bahagian sudut belakang. Okey, di bahagian atas ini adalah sheet feeder. Ini tempat kita meletakkan kertas untuk kita set kelebaran kertas yang boleh kita gunakan. Dan ini di sebelah kiri ini adalah kunci untuk kita mengunci kertas ataupun untuk kita mengeluarkan kertas pada satu masa lah. Okey, di bahagian depan pula ini dipanggil control panel. Daripada kiri ada 2 button, iaitu bahagian atas adalah online, bahagian bawah adalah offline. Okey, diikuti sebelah kanan adalah button feed. Lepas tu seterusnya ada 2 button. Di bahagian atas adalah button menu, di bahagian bawah adalah button help. Dan seterusnya adalah bahagian arrow, anak panah atas, bawah, kiri, kanan, dan button OK di bahagian tengah. Di sebelah kanan lagi ada CHS. Ini adalah untuk increase ataupun decrease numbers bila kita nak buat copy ataupun kita nak replace satu-satu file. Okay, di sebelah kanan ada 2 button. Di bahagian atas ditulis 1. Ini berfungsi sebagai anjakan nombor kita daripada satu bahagian kepada satu bahagian, tapi dia bergerak selangkah demi selangkah, mana 1, 2, 3, 4. Dan di bawahnya adalah button 10. Ini dia akan jump, dia akan lompat kepada 10 button, 10 item, maknanya 1, 11, 22 macam tu. Dan akhir sekali di sebelah kanan ini adalah speaker. Dan di bahagian depan ni adalah cermin untuk kita buat membersihkan sensor kertas kita. Okey, itu adalah sedikit sebanyak bahagian luaran yang ada pada machine embosser. Okey, embosser ni telah dihidupkan
So setiap button yang kita tekan dia ada suara dan dia ada fungsi dia. Sebagai contoh, kita tekan button yang atas kiri, online. Okay, dia akan kata online. Bila kita tekan button di bawah, dia akan kata offline. Okay, button feed ni function dia sebelum tu, button online dengan offline ni dia banyak function. Yang pertama, membuka dan menutup embosser itu sendiri. Yang kedua, menyambung ataupun menghentikan percetakan dalam satu-satu masa. Yang ketiga, ia juga berfungsi membatalkan setiap setting yang kita ingin lakukan, ataupun kita tidak bersetuju pada setting yang kita buat tu, kita boleh cancel. So kita boleh tekan button yang ada di sebelah kiri, especially ni adalah online lah. Dan kita boleh combine antara button online dengan button lain. Kebanyakannya kita combine button online dengan offline ni dengan button help lah. Dia ada function dia. Okey, kita ke sebelah kanan sikit, iaitu button feed. Button feed ni adalah untuk mengeluarkan kertas apabila ada kertas sangkut ataupun percetakan kita telah dihentikan. Mungkin tak ada elektrik. Bila kita dah ada elektrik semula, so kertas tu tersangkut separuh. So kat situ kita tak nak kertas tu dah kira rosak, so kita boleh feed, kita boleh keluarkan. Okey, seterusnya ada button menu dengan button help. Okey, button menu ni untuk kita explore apa yang ada dalam control panel, embosser ini sendiri, apa setting dia, macam mana kita nak set dia. So dalam button menu. So button help ni ada beberapa kegunaan. Yang pertama, kita boleh mendengar layout kita ni, setting dia macam mana, kertas dia pakai kertas apa. Lepas tu firmware dia dah update ke belum. So kita boleh dengar. Hanya kita tekan sekali saja. Kalau kita tekan 2 kali secara laju, kita tekan 2 kali, dia akan mencetak satu dokumen yang menceritakan tentang embosser ni telah mencetak berapa helai kertas. Embosser ni guna siri dia berapa. Lepas tu embosser ni dah di-repair oleh siapa. Dia akan ada maklumat lah, information. Okay, seterusnya adalah arrow. Arrow ni adalah untuk kita bergerak lah, ke satu tempat ke satu tempat. Macam yang saya katakan, untuk menjelajah apa yang ada di dalam menu embosser tadi. Okay, button OK digunakan untuk kita setuju atau tak dalam pemilihan file, pemilihan setting, ataupun untuk kita membuat confirmation kalau kita nak replace satu-satu dokumen. So sangat banyaklah function dia. Okey, CHS dengan number ni macam saya cakap tadi, kita boleh menambah ataupun mengurangkan angka dalam pemilihan ataupun dalam kita buat setting untuk line kertas, untuk karakter kertas. So itu secara teori. Okey, praktikalnya embosser ni kita boleh gunakan 2 cara, iaitu menggunakan komputer ataupun direct pen drive. So sekarang ni kita tengok setting dia dulu. Okey, sekarang ni embosser ni dia berada dekat main menu. So kalau kita nak tahu kita berada di layout mana, kita cuba tekan help sekali. Help. Index Everest DV5. Layout 6, 11 by 12 inches. Portrait. Print type. Double-sided. Firmware version is 2023 April the 25th. Serial number is 71803. Okey, dia bagi tahu secara detail. 1365. Dia bagi tahu secara detail. Dia bagi tahu kita sekarang berada di layout 6, menggunakan kertas 11 kali 12 inci, menggunakan double sided sebagai pilihan. Lepas tu firmware dia bagi tahu April 2023, mana dah update. Dan dia bagi tahu lah numbers dia, siri number dia. Waktu kita beli ni dia ada siri dia. So dia sebut sekali. Itu lebih detail lah. So kita nak memindah layout daripada satu layout kepada layout yang lain, kita boleh menekan hanya arrow atas dengan arrow bawah sahaja.
So kita boleh pilih lah. So kita tekan arrow bawah sebagai contoh. Select active. Layout 6. Okey, ini adalah layout yang kita ada tadi, yang kita berada tadi. Double-sided. Okey. Kita tekan arrow bawah. Select active. Layout 5. Ini adalah dia akan menurun. Print type. Ini adalah layout yang ke-5. Turun lagi. Select active. Layout 4. 9 3/4 by 5 3/4 inches. Portrait. Print type. Single-sided. Okey, setiap apa yang dikatakan itu dia menceritakan di dalam layout ini menggunakan kertas saiz apa, menggunakan print type macam mana dia nak print single sided ke double sided ke, dia bagi tahu. So kita boleh pilih. Dalam Embosser V5 ni kita dihadiahkan ada 7 layout basic. 7 layout basic dan kita boleh bina layout baru untuk kita buat. 7 tambah 7 tambah 7 lagi kita boleh buat. Tapi yang basic bila kita on Embosser kita akan dapat 7 ini. Select active. Layout 3. 9 3/4 by 5 3/4 inches. Select active. Layout 7. A4. Landscape. Print type. Single-sided. Select active. Layout 1. 9 3/4 Itu antara by 11.5 inches. Port online. You have exited menu mode without itu taking antara any action. cara untuk kita memilih layout. Sebagai contoh, kita pilih layout No function. Okey, sebagai contoh kita pilih Select layout active. Layout 4. kita Select pilih active. layout Select 1. active. Layout 1. Okey. 9 Bila kita 3/4 setuju, kita tekan by butang 11 OK yang ada di tengah ni. Please change printer paper to A4 landscape and then press OK to continue with the operation. Okey, dia suruh pilih, kalau awak setuju, awak tekan OK lagi sekali. Layout 7 is selected. Okey, salah. Select Kita nak layout 1 ya. Layout 2. Select act. Please change printer paper. Layout 1 is selected. Okey, kita dah pilih layout 1. Okey, contoh. Sebagai contoh, layout 1 ni kita nak check dia punya karakter dia berapa, line dia berapa. Barulah kita masuk ke dalam menu. Open menu mode. Sebelum tu kita belajar dulu apa yang ada dekat dalam menu. Okey, pertama Open menu mode. open menu mode. Okey, dalam menu mode ni ada beberapa kita panggil rak lah ataupun kita panggil folder. Okey, yang pertama kita turun bawah, Print. dia ada folder print. Folder print ni untuk segala-gala yang berkaitan dengan apa yang kita nak print. Sama ada guna USB ataupun guna komputer, ataupun print demo apa yang ada kat dalam ni, ataupun print file yang telah ada yang kita dah hantar sebelum ini, ataupun kita panggil the last memory yang ada dekat dalam Embosser ni pun boleh. Okey, setelah file print kita turun bawah. Braille layout. Braille layout ni adalah untuk kita setting dia. Setting layout yang kita nak ni. Okey, seterusnya communication ni, so kita boleh tengok dia ada USB, dia ada speed, dia ada language macam tu. So kita turun bawah lagi. User service. Ini adalah untuk kita update. Dia ada software update, dia ada printing speed untuk kelajuan dia, dia ada hammer impact. So kita boleh pilih kat sini lah. So bawah lagi Protected service. Protected service ni kalau kita nak buat password dekat Embosser ni, tak nak bagi orang lain pakai. Contoh kita beli Embosser ni secara personal, nak buat password macam pakai handphone, kita boleh buat password kat sini. Print. Okey, dia dah kembali kepada print. Okey, cuba kita tengok kalau kita nak tengok apa yang ada dekat dalam function ni, kita kena tekan arrow kanan. Print previous document. Okey, print previous document, macam saya cakap, itu adalah dokumen yang dah ada dekat dalam Embosser ni, the last memory. Okey, turun bawah. Print demo files. Print demo file. Mana file yang ada lah. Contoh kita nak tengok
demo apa yang dia boleh keluarkan. Mungkin ada bentuk lukisan ke, ataupun ada sedikit tulisan-tulisan nak tengok kita punya huruf ni berada dalam keadaan okey atau tak. Print Braille manual. Print Braille menu ni, so kita boleh tengoklah apa yang saya cakap ni dia ada dekat dalam nota dia tu. Ni hadiah daripada Index. Print test document. Print test document ni, so dia lebih pada susunan bentuk tulisan tu sendiri. Bentuk tulisan cantik ke tak tu, susunan dia dot braille 1 2 3 daripada kiri tu dia tersusun dengan cantik atau tak. Okey. Print previous Okey, dia document. kembali. Ini adalah pilihan-pilihan atas kita nak pakai apa. Kalau kita nak pilih dokumen yang sedia ada, so kita tekan kanan. Kalau kita tak mahu, kita nak print from USB, so bila kita pasang je memori ni, pasang je pendrive kita, nanti dekat bawah print previous document ni dia akan wujud satu lagi item, iaitu print from USB. Dekat situlah kita boleh pilih. Sebagai contoh, kita pergi dekat print previous document. Print complete document. Print complete document ni adalah dokumen yang lengkap yang ada, yang terakhir dalam mesin ni. Itu kalau kita nak lah. Kalau kita tak nak, ataupun kita sekadar nak replace saja, kita tekan arrow bawah. Print part of document. Print part of document. So dekat dalam print part of document ni kita boleh setting lah macam mana cara kita nak replace. Okey, kita tak mahu kita keluar, kita tekan online. Online. You have exited menu mode without taking any action. So dia akan cancel semua. Okey, kita pergi pada bahagian yang kedua, iaitu Braille layout. Kita masuk menu sekali lagi. Open menu mode. Kita turun bawah. Print. Dia kata print, turun bawah lagi. Braille layout. Braille layout. Okey, kita tekan arrow kanan. Edit active layout 1. Edit active layout 1. Kita cuba turun bawah. User defined paper. User define paper ni, so dia suruh kita pilih lah, kita nak edit ke tak. Turun bawah lagi. Add layout. Add layout. So kalau kita rasa kita tak nak ganggu layout yang ada sekarang ni, kita boleh add layout baru. So sebagai kita punya demo nak buat setting ni, so saya akan add layout baru supaya kita tak ganggu 7 layout yang ada lah. Kita add layout baru, nanti dia akan jadi yang ke-8 lah. Backup layouts. Delete layout. Add layout. Add layout Okay, add layout. Saya ambil add layout. Do you really want to add layout? Okay, dia kata adakah awak ingin menambah layout? Saya kata ya. Saya tekan OK. Layout 8 is added and selected. Okay, dia dah jadi layout 8. Select active. Layout 8. Okay, 9 3/4 by 11.5. okay. Kita pilih layout 8. Is So layout 8 ni kita boleh kotak-katikkan dia, sebab kita dah tak ganggu dah layout yang ada setting asal yang dalam mesin ni. Okey, jom kita pergi pada setting dia. Okey, kita tekan menu. Open menu mode. Turun bawah. Print. Turun bawah lagi. Braille layout. Braille layout ke kanan. Edit active layout 8. Okey, edit active layout 8. Mana dia bagi tahu yang sedang aktif ni adalah layout 8. Okey, kita tekan kanan lagi. Standard wizard. Press OK to start. Okey, ini adalah nak masuk dalam setting lah. Dia ada dua pilihan. Standard visit dengan turun bawah. Advanced wizard. Advanced Press OK visit. to start. So, kebiasaannya kita akan memilih advanced visit. So, seolah-olah kita dapat mesin ni daripada kilang. Kita tak tahu setting dia apa. Kita tak tahu negara apa yang digunakan. Kita tak tahu jenis luas kertas macam mana. So, kita ambil advanced setting ataupun advanced visit. So, bila kita setuju, kita tekan OK lah untuk kita mulakan setting. Region. Southeast Asia. Okey, mula-mula adalah pemilihan tempat. Dia ada beberapa tempat lah, antaranya South Asia. So kita nak tahu tempat-tempat yang ada ataupun jenis blok-blok Asia yang ni, kita nak tahu apa yang ada, kita tekan OK. Select. Southeast Asia. Bila dia kata select, mana kita dah bersedia untuk setting. So bila kita nak setting, kita boleh gunakan arrow atas ataupun arrow bawah. Southern Africa. South Africa, United States. United States, World.
World ni dunia dunia, Europe, Europe, Japan, Japan, Russia, Rusia, Southeast Asia, South Asia. So kalau kita nak gunakan setting South Asia, so kita terima, kita tekan OK. region, Southeast Asia, Maknanya dia bagi tahu kita punya pilihan tu tepatlah South Asia. OK. Kita tekan arrow kanan, paper paper size. Southeast Asia, 9 3/4 by 11 1/2 inches. OK, ini cadangan dia. Dia bagi South Asia 9.75 ataupun 9 3/4, 9.3/4 9.75 lah, kali dengan 11.5. So contoh kita nak buat kertas ni saiz 9.75 kali dengan 11. Kita tak nak 11.5, kita nak 11 sahaja. So kita boleh tekan tengah ataupun tekan OK untuk select. Running wizard no function. Select 9 3/4 Okay. by 11 1/2 inches. Okey, itu adalah pilihan yang dia bagi. Paper width So kita 9 3/4 inches. Paper length 11 1/2 inches. tu dia bagi tahu secara detail lah, width dengan length. So kita memilih untuk 9.3/4 kali 11 sahaja. Kita tekan arrow bawah, tengok. 10 by 6 inches. 10 kali 6. Paper width 10 inches. So maknanya dia makin menaik. So kita turun, kita tekan arrow atas lah. 9 3/4 Tekan arrow atas. by 11 1/2 inches. Tekan arrow atas lagi. 9 3/4 by 11 inches. Yes, kita dah jumpa 9.3/4 kali 11. So kita terima. Value changed. Paper size. Bila dia kata value change ni, maknanya pilihan kita tu telah diterima. Paper width Okey, 9 3/4 inches. disebutlah. Paper length 11 inches. After this value has been changed, characters per line and line per page dia are bagi set tahu. to maximum. Dia bagi tahu bila awak dah pilih satu-satu pilihan kertas ni, pilihan saiz kertas ni, karakter dengan line akan kembali kepada maksimum penggunaan kertas. So kalau maksimum tu daripada atas sampai ke bawah, daripada kiri sampai ke kanan, tidak ada ruang kosong. Okey. So kita tekan arrow kanan untuk tengok apa lagi ada dalam setting ni. First line offset First line offset 5.0 millimeters. 5.0 mm. Okey, ni adalah setting yang dibagi dan biasanya kita tak akan kacau. Okey, tekan kanan lagi. Double sided. Okey, print type double sided, maknanya kertas yang kita pilih ni dia bagi double sided. Tapi saya tak nak double sided, saya nak single sided. Saya tekan OK untuk setting. Select double sided. Saya tekan arrow atas, Single sided. single sided. So saya dah jumpa single sided, saya tekan select untuk terima. Value changed. Print type single sided. Okey. After this value has been changed, characters per line and line per page are set to maximum. Okey. Seterusnya saya tekan arrow kanan lagi. Dia setting untuk wifi dia mudah sikit. Dia ke kanan je. Line spacing. Single line spacing. Okey, line spacing, single line spacing ni bermaksud maknanya tiap-tiap baris tu diturun hanya satu line. Tapi kalau kita tak nak, mungkin kita nak buat untuk buku-buku anak-anak sekolah darjah 1, darjah 2 macam tu, buku-buku supaya dia nak belajar tulisan braille ni, kita boleh buat double line spacing. Maknanya dia akan turun 2 kali. Tapi perlu diingatkan, kalau kita dah buat 2 kali dekat dalam kita punya software Duxbury untuk penulisan, so dia akan double lah. 2 tambah 2 dia akan jadi 4. So kat situ kena berjaga-jaga lah. So kat sini biasanya kita takkan usik lah. So kita next, kita tekan kanan lagi. Braille silk size. Standard Braille 2.5 millimeters. Ini adalah saiz braille. Saiz braille yang standard adalah 2.5 mm. Dia ada 3 saiz lah. Tapi saiz tu kita tak pernah cuba untuk yang lain lah. Okay, next, kanan lagi. 6 or 8 dot Braille cell. 6 dot. Dia kata dot braille ni dia boleh pakai 6 atau 8. Tapi ketetapan yang ada dekat mesin ni dia bagi 6. Itu adalah kegunaan kita lah yang biasa ni.
8 titik braille ada yang digunakan, tapi di beberapa tempat mungkin di bahagian Asia, mungkin di Korea, di Jepun, di China mungkin, di Taiwan mungkin, bergantung kepada language yang digunakan lah. So kebanyakan tempat di dunia ni pengguna braille masih menggunakan 6 titik braille. Okay, next, kanan lagi. Text to Braille translation table. English UEB uncontracted Braille. Okay, kita pilih English UEB uncontracted sebabnya contracted tu kita dah buat menggunakan software Duxbury. So kita tak perlu letakkan contraction lah dekat dalam setting embosser kita. Kalau kita letak juga, nanti dia akan keliru lah. Dan ia akan berfungsi kepada teks biasa yang print direct dengan mesin ni. Sebab mesin ni dia boleh print PDF. So kalau kita nak ada contraction dekat PDF kita, so boleh lah. Cuma dari sudut kita punya format, dia akan berubah lah. So kita kena banyak explore lah, kena hari-hari cuba, kena check apa yang berubah antara penulisan braille yang biasa ataupun penulisan direct print daripada PDF. So kita kena banyak mengkaji kat situ, kena banyak bermain dengan mesin ni lah untuk kita tahu apa dia punya hasil dia. So kita abaikan sebab kita meletakkan setiap contraction tu kita letak daripada Duxbury system. Kita buat daripada Duxbury. Okay, next. Legacy Braille translation table. Index Braille. Computer 6 dot. Okay, Legacy Braille ni dia ada beberapa pilihan. Cuma kita kekalkan computer dot lah. Maknanya dia kenal sistem-sistem komputer. Kalau kita letak legacy yang lain, kita takut sistem yang kita gunakan, maknanya kita gunakan BRF, kita gunakan Duxbury, takut embosser ni tak dapat detect dan dia tak dapat mencetak seperti mana apa yang kita inginkan. So kita tak payah usik lah benda ni. So tak payah usik. Next. Lines per page 27 lines. Okay, line per page dia bagi 27 line. 27 line. Okay, saya nak kita punya data ni dia bagi 26 line. So saya tekan OK untuk edit. Lines per page 27 lines. Okay, saya cuba turun bawah. 26 lines. Okay, 26 line. Okay, saya tekan OK. Value changed. Okay. Lines per page 26 lines. Okay, dia dah kata 26 line. Itu kebiasaannya digunakan dalam buku teks, digunakan dalam buku-buku yang saiz biasa lah. Okay, saya tekan kanan lagi untuk next. Top margin 0 lines. Top margin ni dia bagi kosong. Maknanya di bahagian atas helaian kita tu akan ada tulisan. Kebiasaannya tak cantik lah. Kalau dalam buku yang tebal, apabila ada tulisan di atas, sekalinya tulisan yang paling atas tu kebiasaannya kita dah tak dapat baca lah. Sebab dia bertindih mungkin dengan buku-buku lain, ataupun mungkin dengan kotak, ataupun mungkin waktu kita bawa atau bertindih dengan beg ke. So tulisan yang di bahagian atas sekali tu kita dah tak dapat baca. So dia tak cantik lah. So kita perlu kosongkan. Maknanya top margin tu, ruangan kosong tu kita kena letakkan nombor 1 supaya ada satu baris yang kosong. Cuba ya. Select 0 lines. Dia kata kosong line. Okey, kita gunakan number yang ada dekat sebelah kanan ni, 1 dengan 10 ni. Kita tekan nombor 1, tengok. Edit mode, no function. Okey, dia tak bagi. So kita gunakan arrow atas. 1 line. Yes, dia bagi. Dan kita tekan OK untuk terima. Value changed. Top margin 1 lines. Okey, top margin kita dah pilih 1. Okey, next. Braille page number, no page number. Okey, Braille page number. Okey, ni seperti mana yang saya cakap lah. Kalau kita print direct menggunakan PDF, so kita kena setting semua ni. Tapi bila kita dah setting semua ni, kita kena pastikan orang lain yang guna embosser kita kena setting kepada default balik. Sebab kalau kita dah setting untuk kegunaan PDF, kawan-kawan kita guna mesin ni untuk kegunaan BRF, dia akan jadi masalah besar. Sebab bila kita letak number dekat page Braille tu,
dekat dalam kita punya file Duxbury pun akan ada number page braille juga. So dua number page braille dia akan combine, so dia akan jadi masalah pada kita ni text lah. So kita kena pilih salah satu. Kita nak setting dekat Duxbury ataupun kita setting dekat Emboser. Saya cadangkan kita setting dekat Duxbury sebab penggunaan PDF ni masih belum luas. So banyak lagi kena kaji, so jangan cuba-cubalah. Nak explore boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai dokumen rasmi lah. Itu cadangan saya. Okay, next. Characters per line. 41 characters. Okay, karakter dia bagi 41 maksimum daripada kiri sampai ke kanan. So tak ada ruang untuk kita binding, tak ada ruang untuk kita nak letak tali file. Memang daripada hujung ke hujung memang penuh. Helaian kertas kita tu penuh. So kita tak nak jadi macam tu. So kita nak pakai standard kegunaan buku-buku teks kita. So kita pakai 36 hingga 38. Itu paling cantik. 36 hingga 38. Sebabnya 3 ruangan kita gunakan untuk bahagian binding. Itu nanti kita akan masuk bahagian binding tu. Tapi untuk setting kita pilih 36 hingga 38. Tapi kalau kami di sini kita pakai 36 lah. So kita akan ajar guna 36. So tekan tengah, tekan OK untuk You have exited menu mode without taking any action. Ini kalau dibunyi macam ni, bermakna kita lambat. Sebab setting ni dia kena cepat. Bila bunyi macam ni kita kena buat daripada awal. Okey, ini adalah satu cara untuk kita ingat semula. Harap dapat Okey, sekarang saya akan buat dengan lebih cepat. Open menu mode. Print. Braille layout. Edit active layout. Standard wizard. Advanced width region. Paper size. Region. Select. Russia. Southeast Asia. Region. Paper size. Select 9 3/4 by 11.5 inches. 9 3/4 by 11. Value changed. First line offset. Print type. Select single-sided. Value changed. Line spacing. Braille silk size 6 or 8 dot. Text to Braille. Legacy Braille trans. Lines per page. Edit. Max value 25 line. 26 lines. Value change. Top margin. Select 1 line. Value change. Braille page number. Characters per line. Edit. Characters karakter per line 41 characters. Okey, kita turun 39, 30, 37 characters. 36 36 karakter dan kita tekan tengah untuk value change. terima. Characters per line. Okey. 36 characters. Okey, karakter kita dah pilih. So dia akan daripada 41 kita dah tolak berapa? Jadi 36. So dia akan ada balance lah untuk kiri dan kanan tu lebih cantik lah. Okey, kita tekan kanan lagi untuk next item. Binding margin 0 characters. Okey, ini yang saya kata lah binding margin ni. Untuk binding yang sebelah kiri tu kita nak pakai comb ke, nak pakai ring ke, nak pakai tali file ke. So kita kena adakan ruang. Kebiasaannya kita letak 3 lah. Tapi kalau untuk yang nipis-nipis, yang untuk sekadar macam nota-nota soalan, letak 2 pun boleh, tak ada masalah. Select 0 characters. So kita pilih 3. Kita naik atas lah. 1 1, characters. 2 characters. 3. Okay. Dan kita tekan tengah untuk terima. Value changed. Binding margin. Okay, line kita dah set, top margin kita dah set, karakter kita dah set, binding margin kita dah set. Cuba kita tengok tengah sebelah kanan ada apa lagi? Number of pages in each Braille volume. Number of pages ini pun sama juga untuk page volume kita, jilid kita ke apa semua tu. Kita perlu letak tapi kita tak letak lah. Dia akan bergantung sepenuhnya kepada apa yang telah ditentukan oleh file dalam Duxbury kita, dalam BRF kita. Okey, kanan. Multiple impacts. Multiple impacts ni adalah daya ketukan yang dihasilkan oleh mesin ni. Sebab mesin ni dia menimbulkan titik-titik tu dengan ketukan. Ada 13 hammer dan diikuti 13 anvil. So dia akan berlaga. Macam belaga menyebabkan hasil ketukan tu ada yang menyebabkan titik-titik itu timbul. So dekat sini
Number of multiple dia pilih One. paling minimum On each iaitu braille dot. 1. Mana dia sesuai lah untuk saiz kertas kita, ketebalan kertas kita yang biasa ni, 140 hingga 160 GSM. Itu sesuai lah. Kalau lebih pada itu, kita akan tambah kertas. Contoh macam kalau kita pakai kertas plastik untuk buat label ataupun untuk buat label dekat botol shampoo ke apa ke. So label tu kita pakai kertas plastik. Kertas plastik tu kita kena pakai kertas yang lebih tebal dan lebih keras. So kita kena pakai impact yang lebih kuat. Okey. Kita tak pilih yang itu, kita tekan kanan lagi. Wizard completed. Press OK to save. Wizard Press complete. on to Mana dia cancel. bagi tahu setting kita dah complete. Adakah awak nak ubah lagi ataupun awak terima? Kalau kita terima, kita tekan OK. Kalau kita rasa kita tak puas hati, kita boleh undur baliklah menggunakan arrow kiri. Dan kalau kita rasa setting kita tak tahu daripada mana yang bermasalah, kita tekan online untuk cancelkan keseluruhan. So kita terima yang ni, kita tekan OK. Save settings. Save Layout setting. Close menu mode. Save setting layout 8. Okey. Sekarang ni kita akan cuba hantar fail menggunakan dua cara. Okey, yang pertama, Embosser V5 ni dia macam printer biasa juga. Bila kita pasang USB dekat komputer, dia akan auto detect. So tak perlulah gunakan CD, tak perlulah gunakan pendrive yang kena cari satu printer device macam tu. Add printer ke, tak perlu. Dia akan auto detect lah. So dia akan lebih memudahkan kita. Okey, cuma bila kita menggunakan komputer, kita disarankan mendownload ataupun memuat turun satu software yang namanya IB Print. IB Print ni software dia, kegunaan dia macam kita satu printer punya item yang kita print untuk PDF. So dia tidak akan mengubah dokumen. So kita boleh print dokumen tu daripada luar, tak perlu kita nak masuk kat dalam. Kita tekan saja nama file dan kita terus print. Itu lebih cepatlah. Okey. Tapi kalau kita nak print direct menggunakan Raspberry Braille, so setting dia akan lebih banyak lah. So nanti kita akan buat video lain, video Raspberry pula. Sekarang ni saya nak fokus pada penggunaan Embosser tu secara general. Okay, sebagai contoh, okay, sekarang ni kat sini ada laptop. So kita akan print Kita akan print. Okay, saya pasang kabel dulu. Kabel tak pasang lagi. Sebagai hadiah tuan-tuan, perempuan. Okay, saya pasang kabel. Okay, dia dah detect. Okay, bila dia dah detect ada Embosser. Okay, sekarang ni saya pergi kepada desktop. Saya tekan I untuk IB Print. Saya tekan OK ataupun tekan Enter. Ni kita gunakan komputer yang tak pernah ada IB Print. So kalau tak jadi, maknanya komputer ni perlu ada setting-setting lain lah. Maknanya seolah-olah macam tuan-tuan dan puan-puan dapat Embosser dengan komputer baru lah saya tengah tunjuk sekarang ni. Okay, Alhamdulillah IB Print kita berjaya buka. So saya tekan tab untuk ke bahagian kedua. Dia ada beberapa item. So dia ada pemilihan Embosser, dia ada pemilihan berapa kopi yang kita nak, dia ada pemilihan file, dan dia ada bot untuk bagi tahu data kita ni dah ada dekat dalam senarai untuk di emboss ataupun belum. So saya tekan tab untuk boleh pergi kepada pilihan Embosser. Dia kata Embosser, so saya pilih ada tak. Nampak macam tak ada ni. Nampak tak ada ni. Ni hadiah untuk tuan-tuan perempuan ni. Kalau tak ada, memang tak ada lah kita ni. Ni kalau tak ada ni, memang dia ada setting-setting lain lah. Tapi jangan risau, setting ni lebih mudah je sebenarnya.
Okey. Embosser masih tak ada. Okey, embosser masih tak ada. Okey, ada dua cara. Yang pertama, kita akan restart komputer. Kita restart komputer dan kita tutup embosser dengan tekan button offline lama-lama. Printer is shutting down. Ini kita akan tunjuk secara praktikal lah supaya lebih faham perangai embosser. Sebab kadang-kadang teori bila kita pasang semuanya kita dah rasa okey. Tapi ada keadaan bila kita nak print embosser tak keluar pula, tak detect pula. So kita kena restart embosser, restart komputer macam tu lah. So itu antara perkara-perkara yang boleh berlaku, risiko-risikonya. Okay, sementara kita tunggu embosser tengah restart, embosser komputer pun tengah restart. So ini kertas kita. Tak banyak pun. Ini genggaman yang ideal lah kalau kita nak print genggaman yang ideal. So purata lebih kurang hampir 30 helai lah. Itu yang ideal lah. Yang ideal. Nak letak lebih boleh, tak ada masalah. Tapi maksimum yang saya boleh sarankan untuk mesin, kita boleh letak 50 ataupun 60 lah. Nak letak 70-80 boleh. Tapi risiko untuk kita punya roller lah. So kita barang ni mahal. So penjagaan dia sangat-sangat sangat-sangatlah payah. So kita kena berhati-hati lah. Nak letak lebih boleh, tak ada masalah. Saya pernah cuba, saya letak 90. Sangat-sangat banyak, sangat-sangat ketat. So risiko dia, roller dia tak tahan lama lah. Tapi sebab saya dah memang bercadang untuk buat explore, so saya minta permission kepada owner embosser. So dibenarkan lah untuk saya cuba. So setiap kerosakan tu alhamdulillah tidaklah diletakkan di atas saya lah. Tapi manfaatnya untuk tuan-tuan perempuan lah. So saya boleh bagi tahu berapa jumlah kertas yang saya boleh letak, berapa helaian yang lebih ideal. So itu manfaatnya lah atas percubaan. Memang risiko tu ada, tapi itulah yang kita kena lalui. Okey, sekarang embosser kita dah buka, komputer kita dah restart. Jom kita cuba sekali lagi. Harap-harap berjaya, doakan. Pergi pada IB Print, masuk. Okey, tekan tab. Okey, still embosser kita tak keluar. Okey, kita pergi kepada control panel, kita tekan printer and device lah. Kita tengok embosser kita masuk tak. Okey, masuk ke control panel lah. Okey, device and printer kita tengok. Ini antara risiko lah. Sebab itu bila orang tanya kenapa lama dalam installation, kenapa dia tak direct, ini antara risiko je lah yang kita kena hadapi.
Sebab kadang-kadang mungkin disebabkan kabel kita atau disebabkan komputer kita sendiri. Jujur saya cakap, kadang-kadang Windows 11 lagi payah sikit. Okay. Online. Okay. Online. Kita cabut, kita pasang balik. Ini ada risiko-risiko dia lah. Macam saya pernah pergi sekolah-sekolah kan, install Embosser dengan komputer, memang makan masa sikit lah. Dia tak nak detect. Bila dia tak nak detect, so kita cuba tukar kedudukan USB dia. Kalau kita tengok, kalau kita pandang dekat skrin, dia nampak macam dah ada, tapi kita tak boleh nak pergi. So kita cuba restart Embosser sekali lagi. Ini antara yang selalu berlaku lah. So kalau tak dapat juga sekejap lagi, so saya akan ajar macam mana gunakan pendrive dulu. Severus DV5. So dia tak dapat nak gunakan komputer, so saya akan ajar kita gunakan pendrive dulu. Sebelum tu kita akan save data kita dulu, data yang kita nak print tu. Saya memang sengaja bawa komputer yang tak pernah dipasang dengan Embosser supaya dia lebih
lebih jelas lah macam mana apa yang akan berlaku. Sebab itu biasanya kita akan panggil kita punya technician yang mahir untuk setting benda ni. Kalau saya setting benda ni, kebiasaannya memang setengah hari lah. Memang tak ada pilihan. Memang setengah hari lah kita akan setting. Bukan apa, bukan sebab ianya lambat atau apa. Sebab masalah-masalah kadang-kadang komputer dengan embosser tak mau detect. So itu bukanlah antara perkara-perkara yang boleh kita kata, oh ni just alasan macam tu. Tak. Ini antara perkara yang berlaku. So sekarang ni saya jelaskan secara live ataupun secara real, supaya tuan-tuan perempuan nampak sendiri bahawa sebenarnya dalam setting embosser ni memang banyak perkara yang kita kena fikirkan. Tak boleh kata, oh kalau teori A dah ada, takkan teori B tak boleh pakai, teori C tak boleh pakai. Tak ada. Kadang-kadang sampai beberapa teori kita pakai. Kadang-kadang luar daripada teori pun kita kena pakai. Okey, data kita dah copy. Okey, sekarang ni kita akan print data ni. Gunakan pendrive. So macam saya tunjuk tadi, dekat belakang ni ada USB slot. See? Okay, USB slot. Okay. So saya nak print satu dokumen. So satu dokumen ni saya nak print. So kita kena cari dokumen ni dalam pendrive. Okay, saya tekan menu. Okay, saya tekan arrow bawah. Dia kata print. Saya tekan kanan. Print previous document. Saya tekan arrow bawah. Print from USB. Okay, saya tekan OK untuk terima. Okay, dia kata folder. Ni adalah folder-folder yang ada lah dekat dalam saya punya pendrive ni. Saya pun tak tahu apa yang ada. So kita cari dokumen yang saya nak. Tajuk dia penerangan lah. Penerangan. So kita sama-sama dengar lah. Ni semua file-file yang ada dalam saya punya pendrive lah. Dokumen. Okay, kita dengar. Senada goes process penerbitan. Okay. Video unit penerbitan. Standard pendializat mash. Okay, banyak ni. Senada So kita boleh cari. Dia tak boleh tekan laju-laju sebab pick up dia dah slow sikit. So kita pernah dah cakap kepada develop supaya pick up dia ni boleh dilajukan lah. Sebab tu setiap embosser yang tuan-tuan puan-puan ada tu, kalau boleh update lah firmware dia. Mungkin update-update yang terkini dia dah repair dah sudut. Mungkin pick up mungkin lah. So kita juga boleh mencadangkan lah. Kita boleh mencadangkan apa yang kita nak, yang rasa bersesuaian untuk umum lah, bukan untuk kegunaan personal kita lah. Okay. So banyak folder. So kita cari mana penerangan saya ni. Nama dokumen tu penerangan lah. Okay, kita boleh cuba. Modal pimpentang genokjuren. Modal pimpentang genokjuren. Modal pimp folder. Modulo kumag. Panbom megare sokjuren. Panbom megare sokjuren. Penerangan modal pemakaran penerangan saya dah jumpa. So ini adalah format BRF. So bila kita setuju, kita tekan tengah lah untuk kita print.
So bunyi dia agak kuat bunyi dia memang kuat. So itulah kena terima hakikat. Ini antara cara dia. Okay, kita memang nak belanja tuan-tuan perempuan bunyi ni. Memang nak belanja betul. Boleh nikmati ya, tuan-tuan boleh nikmati berita ya. Okey, contoh kalau kertas habis. Okey, dia kata out of paper. So, bila kertas habis out of paper, kita ambil kertas, kita letak. Out of paper. Okey, kita turunkan. Dan kita tekan online untuk sambung. Okey, sebagai contoh kalau kita dah tak nak print dokumen ni, kita keluarkan kertas. Kita tunggu dia cakap out of paper. Kita tekan butang offline untuk hentikan. Offline. Ready. Okey, itu memang complete print kalau kita menggunakan
pen drive. So kalau kita gunakan embosser, gunakan komputer pun sebenarnya sama. So dekat situ kita kena setting. Kalau boleh lah, saya nak suggestkan, kalau boleh komputer yang kita nak pasang dengan embosser ni, kalau boleh dia masih Windows 10 lah. Sebab dia stabil dia untuk software ni, dia lebih ni kenal lah. So saya suggestkan lah dia kena pakai Windows 10. Kalau kita tak ada Windows 10 dan memang datangnya dengan Windows 11 juga, so kita kena tiap-tiap embosser kita beli tu dia dibekalkan pen drive. So kita kena cari satu lagi software, nama dia Index Installer 8.0, lebih kurang macam tu lah. So dekat situ kita akan install Index Installer. Dekat situ cara kedua untuk kita cari USB ni. Tapi saya syorkan untuk kegunaan kita biasa ni, kalau boleh kita letakkan dekat komputer-komputer yang Windows 10 lah, lebih mudah. Bukan komputer yang memang kita jadikan komputer utama. So komputer tu memang kita pasangkan dengan embosser sahaja. Okey, sebagai contoh, kertas yang kita nak, contohnya kita nak sambung daripada helaian yang terhenti. Okey, kita tengok ini adalah sampel dokumen yang kita dah print tadi. Okey, kita tengok helaian 1 helai, 2 helai, 3 helai kan. Kita boleh tengok. Ni saya pakai single. So single dia boleh sebelah sajalah. So boleh tengok okey, single. So ni single, so boleh nampak sebelah saja. Untuk orang yang rabun boleh tengok. Okey, kalau kita nak sambung print helaian yang tak habis. Okey, kita nak sambung print helaian yang tak habis, ataupun kita nak replace tapi kita tak ada helaian yang rosak, kita sambunglah. Okey, kita tekan menu. Open menu mode. Okey, kita tekan arrow bawah. Print. Sekali dia kata print, tekan arrow kanan. Previous document. Print previous document, tekan arrow kanan lagi. Complete document. Print complete document ni kalau daripada awal lah. Daripada awal complete document. Okey, kita tekan arrow bawah. Print part of document. Print part of document. Okey. Print part of document ni bermula pada muka surat kita yang terhenti. Okey, yang last dekat sini adalah muka surat 13. So saya kena start dengan muka surat 14. So kita masuk. Okay. From page 1. Dia kata from page 1. Okey, saya gunakan nombor yang ada di sebelah kanan ni, nombor 1 dengan nombor 10. So kalau kita nak pergi kepada 14, mestilah jauh pula. So saya tekan 10 ni sekali je. 10. Dia kata 10. Dia kata 10. Saya tekan yang 1 ni. 11, 12, 13, 14. Okey, bermula daripada muka surat 14 hingga muka surat berapa saya pun tak pasti. Kita tekan okey. To page 14. To page 14 ini mana kita nak satu muka surat je lah. Tapi saya nak tahu dia ni ada berapa muka surat yang ada. Saya pun tekan nombor 1. 15. 15, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Max value. 23. Mana dokumen ni ada 23 helai. So kita sambung print dengan tekan okey. Ini 14. So dalam keadaan sekarang ni kalau kita nak bercakap susah. Nah, dalam keadaan sekarang ni bila dia tengah print, bila kita nak bercakap susah.
So kalau tuan-tuan, puan-puan kita kena letak jari macam ni nak check kan. Ini untuk dokumen sikit lah. Kalau dokumen banyak kita tunggu. Okay, kita habiskan. Okey, itulah serba sedikit cara kita mencetak. Memang hari ni kita belajar. Selalu kalau tengok dalam video, bagi cetak ni sekejap je. So hari ni memang betul-betul kita belajar macam mana nak proses. Itu baru 23 helai 23 helai kita pakai single sided. Kita dah boleh set lah sendiri berapa lama. So ini antara proses yang kita lakukan untuk bahagian mencetak. Bahagian editing nanti kita akan buat video lain. Bahagian binding pun nanti kita akan buat video lain. Banyak lagi video-video kita boleh share dengan tuan-tuan, dengan puan-puan. Okay, kalau ada apa-apa persoalan tuan-tuan dan puan-puan, boleh je direct dengan kita, boleh tanya kita. Boleh direct dekat Facebook kita, follow Facebook kita, Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia _Pertis. So boleh tanya, boleh messenger kita, atau boleh juga email. Setiap soalan-soalan tuan-tuan pun boleh email kat kita di pertismalaysia@gmail.com. Semua huruf kecil, pertismalaysia@gmail.com. Atau tuan-tuan dan puan-puan boleh juga direct hubungi kita di bahagian percetakan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis di talian 03 2276 2634. Atau kalau rasa-rasa ingin melihat proses percetakan ni secara live, tuan-tuan boleh datang di jabat kami di 42A Jalan Padang Belia, Brickfields, Kuala Lumpur. Kalau dekat Grab tulis je Pertis Cawangan Brickfield, insya-Allah tuan-tuan dah boleh terus jumpa. Boleh segala persoalan boleh tanya dengan kita. InsyaAllah semua staff-staff kita adalah staff-staff yang terlatih dan boleh menjawab setiap soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih. Talk back on. Stop or pause button. E. Capture. Pause button. Stop recording button.